Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Harun bin Faharudin dan juga sahabat sekalian. Pada hari ini saya dan Farisha binti Muhammad Kaiza dan juga sahabat-sahabat saya iaitu Nurul Syafiqah binti Muhammad Fazli dan Nurul Iman binti Rizwan akan membentangkan subtopik yang bertajuk Peranan Asas Guru dalam buku yang ditulis oleh Dr. Hasan Syahatah iaitu Pembelajaran Bahasa Arab antara Teori dan Praktikal. Asas seorang guru adalah untuk mencurahkan ilmu, pengetahuan dan juga menyampaikan maklumat kepada pelajar. Hasil dapatan pembelajaran ini sangat penting dan sangat dititik beratkan kerana mereka bakal menjadi pemimpin negara pada masa akan datang. Baiklah, saya ingin berkongsi 4 ciri-ciri guru yang efektif bagi menunjukkan peranan khusus kepada guru baru ataupun sebagai persediaan seorang guru sebelum memulakan proses PDP dijalankan. Baiklah, yang pertama, guru tersebut perlulah menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran. Persediaan ini sangat penting bagi menjadikan guru tersebut lebih bersedia dan menetapkan mindset yang tepat. Objektif pelajaran tersebut yang mana perlu murid capai setelah habis sesi PDP dijalankan justru dapat membantu pelajar untuk mencetuskan idea dalam membuat keputusan dan pilihan yang terbaik tentang pelajaran ataupun latihan yang diberikan pada hujung proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya dapat melatih mereka mempraktikkan ilmu sama ada untuk subjek-subjek lain ataupun dalam kehidupan seharian. Yang kedua adalah menyediakan rancangan pengajaran. Rancangan ini telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Silibus yang digunakan dapat disampaikan secara berperingkat kepada pelajar secara lebih sistematik dan efektif, di samping dapat membantu para guru untuk mengawal kawalan pelajar di dalam kelas. Penerangan tersebut dapat mempercepatkan lagi pemerolehan kandungan pelajaran, di samping dapat mempertingkatkan lagi pencapaian pelajar di dalam kelas. Yang ketiga adalah pengetahuan, kemahiran dan kecekapan bidang, di mana persediaan ini sangat penting kepada seorang guru kerana jika adanya sesi soal jawab di dalam kelas, maka setiap persoalan yang diajukan kepada para guru mestilah dijawab dengan tepat dan mempunyai fakta dan bukti yang kukuh, menggunakan intonasi yang tepat, di mana dapat menimbulkan minat kepada pelajar untuk mendalami pembelajaran tersebut. Guru perlu sentiasa prihatin kepada setiap pelajarnya agar tiada yang ketinggalan pada akhir pengajian dan pembelajaran. Baiklah, yang terakhir adalah kepelbagaian bahan mengajar. Sedia maklum, buku teks merupakan elemen utama dalam proses PDP dijalankan di dalam kelas. Ia merupakan rujukan utama kepada guru untuk menyampaikan maklumat kepada pelajar. Selain itu, pendekatan ataupun metod yang lebih interaktif juga disediakan oleh pihak kerajaan untuk menjadikan bahan pembelajaran itu lebih menarik dan mampu meningkatkan lagi minat pelajar untuk mendalami pembelajaran tersebut. Baiklah, seterusnya proses pembentukan sasiah pelajar. Menurut buku yang ditulis oleh Dr. Hasan Syahatah ini, antara peranan guru dalam membentuk sasiah pelajar adalah dengan memberi tunjuk ajar dalam pelbagai aspek termasuklah sosial, ekonomi dan juga kebudayaan bagi mendapatkan realiti yang sedang berlaku kepada pelajar tersebut. Secara kesimpulan daripada poin yang saya berikan dalam slide tersebut merangkumi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2020 yang mana telah menggariskan 6 aspirasi yang perlu dimiliki setiap pelajar untuk menghadapi cabaran globalisasi terkini seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kemahiran berfikir. Yang ketiga, kemahiran kepimpinan. Yang keempat, kemahiran dui bahasa. Yang kelima, etika dan kerohanian. Dan terakhir, identiti nasional. Baiklah, seterusnya, setiap murid perlu ada rasa sikap ingin tahu yang tinggi serta cara belajar yang betul.
agar dapat menghubungkaitkan pengetahuan dengan realiti kehidupan mereka yang sebenar. Setiap murid perlu kuasai pelbagai bidang kemahiran kognitif, termasuklah pemikiran kreatif dan inovatif, penyelesaian masalah dan penanggulan serta keupayaan belajar, di mana sekiranya terdapat sesuatu masalah, mereka mampu berfikir secara kritis dan logik untuk membuat keputusan yang lebih baik mengikut keupayaan dan kemampuan pelajar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manur Syafiqah binti Muhammad Fazli akan menyambung perbincangan yang seterusnya dengan membahas 3 poin utama, iaitu yang pertama tentang peranan guru bahasa Arab, yang kedua pandangan tradisional tentang persediaan guru bahasa Arab, dan yang ketiga alternatif baru untuk menyediakan guru bahasa Arab. Jadi Dr. Hasan Shahatoh ada mengemukakan dua isu atau dua peranan utama guru bahasa Arab. Yang pertama, guru bahasa Arab ni peranannya adalah untuk memelihara sistem linguistik dan perkembangan budaya Arab Islam. Yang kedua, peranan guru bahasa Arab adalah menghubungkan antara dunia Arab dan kaitannya dengan warisan intelektual. Okey, seterusnya kita masuk kepada pandangan tradisional tentang persediaan guru bahasa Arab. Jadi, guru bahasa Arab ni perlu apa pandangan tradisional tentang bagaimana untuk menyediakan guru bahasa Arab. Okey, jadi yang pertama, guru bahasa Arab perlu berpengetahuan luas atau perlu mempunyai pengetahuan yang luas tentang ilmu bahasa Arab itu sendiri. Yang kedua, guru bahasa Arab bukan hanya tertumpu kepada percakapan sahaja, malah kena untuk zaman kini guru bahasa Arab perlu bertumpu kepada student centered learning dan bukan lagi teacher centered learning. Okey, yang seterusnya adalah kreatif. Guru bahasa Arab perlu kreatif dan berupaya untuk mengubah realiti masa hadapan. Okey, isunya di sini adalah kita mempunyai isu di mana para pelajar atau murid ni takut dengan bahasa Arab sebab ada banyaklah faktor yang buatkan mereka takut dengan bahasa Arab ni, atau dia dengar bahasa Arab je mereka macam bahasa Arab, oh my god. Jadi guru bahasa Arab ni perlu kreatif bagaimana untuk mengubah atau untuk mengatasi cabaran tersebut. Okay? Jadi seterusnya kita masuk kepada alternatif baru untuk menjadikan guru bahasa Arab. Di sini Dr. Hasan Shahatoh ada mengemukakan 4 alternatif baru, iaitu yang pertama dari segi khusus, yang kedua dari segi sahsiah, yang ketiga dari segi budaya, dan yang keempat dari segi latihan dan aktiviti. Okey, dari segi khusus. Okey, ini berkaitan dengan universiti. Okey, universiti meluas sepanjang tahun pengajian universiti untuk tempoh 4 tahun tidak kurang untuk tempoh tidak kurang dari 4 tahun, yang memberi tumpuan kepada output pengeluaran bahasa dan amalan bahasa lisan dan bertulis yang diterapkan. Yang seterusnya, Dewan Penyelidikan dan Masa Latihan menjadi peluang yang terbaik untuk latihan lisan dan tulisan secara praktikal. Okey, yang seterusnya dari segi sahsiah, iaitu membentuk gaya peribadi, pandangan, kaedah pemikiran dan emosi yang baik kepada para guru bahasa Arab. Okey, yang seterusnya membangun kepribadian guru bahasa Arab. Untuk alternatif baru dari segi budaya pula, yang pertama, guru bahasa Arab ni perlu mengetahui tentang isu-isu masyarakat, kebangsaan dan antarabangsa. Jadi kita mengajar ni bukan sekadar tahu apa yang ada dalam silibus, tapi mesti tahu isu-isu semasa untuk dapat meningkatkan mutu kualiti. Okey, contoh seperti yang saya cakap tadi, supaya kita tak ketinggalan. Dari segi salah satunya adalah pedagogi lah. Dari segi sekarang kita ni mesti mengajar dengan berpusatkan pelajar atau student centered learning berbanding dulu yang hanya menggunakan teacher centered learning. Okey, yang seterusnya adalah memberi tumpuan kepada menyediakan implikasi asas pengetahuan, kemahiran dan
arah yang berkaitan dengan pengkhususan. Yang seterusnya adalah guru bahasa Arab ini perlu mempelajari atau mempunyai ilmu pengetahuan, kemahiran dan trend yang berkaitan dengan budaya, falsafah, tamadun, sejarah dan syariah Islam. Yang terakhir adalah alternatif yang terakhir adalah dari segi latihan dan aktiviti. Yang pertama, perlu menerima tunjuk ajar serta bimbingan daripada guru-guru yang berpengalaman luas, mempunyai persediaan akademik dan pendidikan, dan persediaan latihan juga haruslah secara meluas dan mendalam. Okey, apa yang saya dapat simpulkan di sini bahawa guru bahasa Arab itu bukan sekadar perlu mengetahui bahasa Arab semata-mata. Dia perlu lebih mendalam, iaitu perlu mengkaji tentang atau mempunyai ilmu tentang sejarah. Contoh saya ambil linguistik. Okey, sejarah linguistik. Siapa tokoh linguistik? Okey, tokoh linguistik Arab siapa? Tokoh linguistik Barat siapa? Jadi selain itu, guru bahasa Arab juga perlu mempunyai ilmu Islam. Mempunyai ilmu yang berkaitan dengan falsafah, tamadun, sejarah dan syariah Islam. Supaya anak-anak murid ni dia mempunyai pemikiran mereka terbuka, di mana mereka mengetahui Islam ni begini dan begini, bukan begini. Jadi secara kesimpulannya, guru bahasa Arab ni perlu mengetahui banyak cabang ilmu, bukan ilmu bahasa Arab semata-mata, tapi ilmu tentang syariah Islam juga perlu, kerana kita membimbing ni dalam masa yang sama kita menjadi seorang pendakwah. Jadi dua perkara tu bila berjalan dengan seiringan, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan memberikan rakan saya pula untuk menyambung perbincangan yang seterusnya. Sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dengan pandangan kreatif dalam pembentukan guru bahasa Arab. Saya Nurul Iman binti Rizwan, nombor matrik P103698. Kepentingan medium baru bagi persediaan guru bahasa Arab. Yang pertama, budaya kreatif adalah sumber untuk mencapai objektif. Kedua, pembukaan budaya bukan Arab. Dan yang ketiga, hubungan bahasa Arab dan budaya. Keempat, persetujuan di antara pakar dalam bahasa Arab dan pakar dalam pendidikan. Dan yang kelima, rasionalisasi latihan lapangan. Baik, kita lihat yang pertama, budaya kreatif adalah sumber untuk mencapai objektif. Okey. Poin pertama, guru kreatif dan inovatif. Okey, ini Mahir Syakban dia meletakkan guru kreatif dan inovatif. Selarilah dengan KPM yang melaksanakan PAK21. Apa itu PAK21? PAK21 adalah pembelajaran abad ke-21 yang lebih berpusatkan kepada murid. Dan seterusnya, birokrasi, iaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai kerajaan. Dan yang ketiga adalah kemampuan guru dalam merencanakan budaya kreatif. Okey, guru memainkan peranan penting untuk merencanakan budaya kreatif, iaitu guru menyediakan BBM, bahan bantu mengajar yang baiklah untuk mengajar pelajar-pelajar. Seterusnya, pembukaan budaya bukan Arab. Okey, baik. Kita bayangkan dalam satu negara Arab masuk budaya bukan Arab, iaitu contoh budaya Barat. Jadi apa yang berubah? Yang pertama, pemikiran masyarakat berubah. Seterusnya, kehidupan berubah. Kemudian poin yang ketiga, zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah ni merujuk pada bermulanya Abbasiyah ni. Pada zaman tersebut masuklah budaya bukan Arab masuk dalam negara Arab. Dan seterusnya yang terakhir adalah sastra Barat. Jadi sastra Barat lebih dijadikan rujukan daripada sastra Arab. Seterusnya yang ketiga adalah
hubungan bahasa Arab dan budaya. Okey. Menurut pakar bahasa Arab iaitu Abu Yana, dia mengatakan bahawa penterjemah memindahkan perkataan dari konteks kebudayaan ke konteks budaya lain sambil memelihara kandungan idea tersebut. Jadi di sini konteks budaya sangat penting bagi menterjemah sesuatu teks ataupun sesuatu ayat. Jadi penterjemah ni dikatakan mengkhianati teks. Tapi baguslah untuk konteks ini. Jadi untuk konteks budaya tak boleh terjemah secara harfiah, iaitu harfin biharfin lah. Tak boleh. Dia kena ikut budaya. Seterusnya, persetujuan di antara pakar bahasa Arab dan pendidikan. Kerjasama pakar bahasa Arab dan pakar dalam pendidikan sangat penting untuk membentuk guru baru bahasa Arab. Okey, seterusnya menggunakan kaedah kreatif berbanding kaedah mengingat. Okey, di sini kaedah kreatif lebih diutamakan berbanding kaedah mengingat, iaitu menghafal lah. Kalau menghafal mungkin sekadar hafal tapi tak faham. Kalau menggunakan kaedah kreatif mungkin pelajar akan faham sesuatu perkara tersebut. Yang terakhir iaitu yang kelima, rasionalisasi latihan lapangan. Baik, latihan lapangan seperti praktikum lah. Yang pertama, penyediaan model kreatif. Jadi guru novice ni, guru praktikal ni, dia perlu menyediakan model kreatif, iaitu bahan bantu mengajar untuk pelajar-pelajar. Okey, contoh model kreatif yang perlu disediakan oleh guru baru ni adalah membangunkan kemahiran dialog, perbincangan, sumbang saran, seminar, bengkel dan pembelajaran kendiri.